Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Ya, yang berhormat Datuk Usam, pengurusi majlis, tuan rumah sekeluarga, para pengundi semua. Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama dalam sebagaimana disebut oleh Datuk Usam bahawa kita teruskan program untuk kemping sepanjang pilihan raya kecil ya, di N1 Pekalan Kubur kali ini. Pilihan raya ni peluang. Ya, peluang yang diberi pada adik kakak semua pengundi untuk pilih wakil rakyat kita. Ya. Bila kita nak pilih wakil rakyat, hak ni yang akan bersama kita. Orang panggil tok wakil ni, dia wakil kita. Maka, kali ni kita letak Tok Wadi ni, sebab adik kakak sini memang kenal dah dia. Sebelum ni pun dah masuk tahun ke-7. Dia jadi penyelia didung kala kubur. Walaupun dia ni tidak jadi yang berhormat, ya, tapi dia turun, dia buat kerja, dia tolong orang susah, dia jumpa adik kakak semua. Bila berlaku musim banjir ke, bila berlaku musibah apa pun, dia ni bersama-sama dengan pengundi sama-sama. Sebab tu bila mau tanya pengundi-pengundi, dia kata Tok Adi ni memang tak payah perkenal, memang orang sini kena dah dia. Orang yang dah khidmat sebelum jadi YB lagi, sebelum menang lagi. Sebelum menang lagi dia dah tungku lumuh dah. Apatah lagi kalau kita pilih dia. Ya, dan kita pilih dia ni, yang penting supaya dia ni boleh jadi wakil bagi kita di Dewan Negeri. Selarah dengan negeri hak PAH perintah, wakil rakyat pun daripada PAH. Ya, sebelum ni kita pilih UMNO. Ya. Dengan kerajaan negeri duk menetap sama. Sebab tu kalau kita pilih daripada PAH, berarti dia selarah. Apa-apa saja projek hak kerajaan negeri buat, siapa ke rakyat sini, apa-apa juga masalah rakyat sini, terus dia boleh bawa pada kerajaan negeri. Ya. Jadi oleh kerana itu kita harap sangat tuan-tuan sekalian kita akan pilih ni. Yang kedua, apa disebut saya nak sambung. Ya. Yang Datuk Usah sebut tadi, kita rakyat Kelantan ni, ya, mesti rakyat yang jadi rakyat pengundi, yang kita kena ajar UMNO ni, ya, dalam pilihan kecil kali ni. Ya. UMNO mungkin dia fikir bahawa kalau kita tekan rakyat Kelantan, ya, tahun 90 bila PAH ambil alih Kelantan, pada waktu itu gapo hak dia tak buat? Bantuan per kapita tahunan yang sepatut dia beri 6 bulan sekali, dia beri hujung tahun. Kemudian projek-projek di Skak, Lebuh Raya, Sapa Terengganu je, tak masuk Kelantan. Ya. Demikian juga projek-projek yang patut dibuat jalan-jalan dan sebagainya. Benda projek bawah kerajaan pusat. Dia tak bagi ke Kelantan, tujuan satu je. Hamba duk perhati tujuan satu je. Dia nak tengok biar rakyat Kelantan ni susah. Ya. Biar rakyat Kelantan ni susah. Ya. Dah pandai sangat nak pilih PAH, merasalah susah. Dia ingat ke bila rakyat Kelantan ni susah, maka rakyat Kelantan ni menyesallah undi PAH ni. Ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, duit royalti minyak dia tak bayar. Pembangunan dia tak buat. Tanggungjawab kerajaan pusat ke negeri, dia tak buat. Sekira-kira dia kena ajar supaya Kelantan ni, rakyat Kelantan menyesallah pilih PAH. Ya. Tapi dia tak kenal orang Kelantan. Bahasa Kelantan, jenis Kelantan, orang Kelantan ni bukan jenis gitu. Ya. Sebab tu mari pilihan raya pun marilah. Ya. Walaupun susah, walaupun gapo, kita jenis pengundi rakyat Kelantan ni dia tidak pun negeri lain. Ya. Kita lebih rela susah daripada nak menyokong benda orang zalim. Kita lebih rela susah daripada kita sokong benda yang tak betul. Ya. Sebab tu bila kita ambil alih Kelantan, ya, tahun 1990. Pada waktu itu, dia beri masa paling lama pun 3 bulan. Adik kakak ingat lagi. Ya, kenyataan PPL UMNO bila PAH menang, dia kata apa paling lama pun boleh bertahan 3 bulan. 3 bulan je masa tu. Sebab duit dalam akaun cukup bayar gaji 3 bulan. Pembangunan sikit-sikit, habis duit. Tapi bila kita ambil, sampai 3 bulan tak tumbai, dia kata paling lama 6 bulan. Tambah pula 3 bulan. Lepas 6 bulan senyap.
Pasal apa? Walaupun orang Kelantan susah, rakyat Kelantan susah dengan tekanan dia buat, royalty tak dibayar, bukan saya tak bayar masa tu senyap, tak cerita pun ada minyak. Ya. Hinggalah bila kita tahu, lalu dia buat penafian. Sebab tu mari pilihan raya, dah 20 tahun lebih dah. Alhamdulillah. Kelantan kekal kepada PAH. Ya. Dan rakyat Kelantan ialah rakyat yang jenis ngaji. Ya. Kita tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam apa tindakan kita kena ada peraturan. Hidup kita ni kena ada panduan, ada peraturan. Kenapa kita tunggu lumuh? Ya. Tahun 90, ya, kita tunggu lumuh sampai tahun 99, sampai 2008, sampai pilihan raya 2013. Kenapa kita tunggu termasuklah malam ni? Ya. Jawapannya, Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Liyaghfira laka Allah ma taqaddam min zambika wa ma ta'akhir. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Wa yansuraka Allahu nasran aziza. Baik. Apa sebab ayat ni turun? Ayat ni turun cerita Mekah tu akan jatuh tangan Islam. Mekah akan dikuasai oleh Nabi SAW. Ayat ni dia turun sebelum Mekah tu dapat berjaya dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Mana ayat ni ayat mukjizat Al-Quran. Dia cerita benda yang akan berlaku. Ya. Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya kami akan buka pada kamu yang Muhammad, ya, satu kemenangan yang sebenar. Fatham mubina. Ya. Pembukaan yang sebenar. Makna Mekah tu sebagai pembukaan. Islam ni dia tidak jajah. Islam dia tidak pergi jajah. Dia pergi buka. Sebab tu Islam ni mari dia kuasai satu negara. Dia bukan nak tukar pemimpin. Kekal lah pemimpin tu. Ya. Cuma dia buka pemikiran manusia. Iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila mari pertolongan Allah dan berlaku pembukaan. Pembukaan apa dah? Buka kepala, buka otak untuk mikir, buka hati untuk terima, buka telinga untuk dengar, buka mata untuk tengok. Lepas Allah Ta'ala buka mata, buka telinga tu, mu fikir dirilah. Ya. Islam ni kita tak paksa orang buka Islam masuk Islam. Kita buka. Buka yang selama ni tutup. Menyebabkan manusia tak tahu mana betul, mana salah, mana hak, mana batil, mana benar, mana tak betul. Bila kita buka, Allah Ta'ala suruh kita fikir. Bila kita buka mata, tengoklah. Ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya. Apakah mu tak fikir macam mana Allah jadi kauta? Wa ilas sama kaifa rufi'at. Allah Ta'ala buat langit, bagaimana Allah akak tinggi langit tu. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ya Allah hampa pada kamu. Benda ni Allah suruh mata kita buka. Demikian juga telinga. Buka dengar. Dengar ayat Quran, dengar hadis Nabi, dengar tok guru ngajar, dengar tu dengan ni, hatta dengar ceramah. Dengar. Supaya bila mata buka, telinga buka, hati akan buka. Sebab tu iza ja'a nasrullah wal fath. Bila mari pertolongan Allah dan berlaku pembukaan. Bila buka, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mu ya Muhammad, mu akan tengok orang akan masuk Islam ni berduyung-duyung. Pakak masuk Islam, orang ni masuk Islam, orang ni bersama Islam. Pasal apa? Selama ni tak nampak. Selama ni tak nampak kebenaran. Bila buka, manusia akan fikir. Baik. Ya. Sama juga ayat tadi. Iza inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya Muhammad, kami buka kamu ni satu pembukaan yang sebenar-benarnya. Bapa Allah kata, pembukaan kota Mekah ni pembukaan sebenar. Walaupun Madinah tu dah jadi negara Islam, Nabi dah menang di Madinah. Ya. Ketua negara Islam di Madinah, Nabi sendiri. Undang-undang Islam pun boleh berjalan dah di Madinah. Orang nega pun tak ada dah rasuah, tak ada dah minum arak, tak ada dah berjudi. Madinah masa tu. Walaupun Madinah dah tangan Islam dah,
Tapi Allah tak kata Madinah ni Fathan Mubina. Hak Fathan Mubina ni Mekah. Bila Mekah jatuh, baru disebut sebagai Fathan Mubina. Pasal apa? Sebab walaupun Nabi menang di Madinah, tapi gangguan orang Mekah ni tak habis-habis. Mekah ni sekejap serai Madinah, berlaku perang Badar. Lepas tu serai pula, berlaku perang Uhud. Lepas tu serai lagi, berlaku perang Khandaq, perang Ahzab. Orang meniaga Madinah, nak pergi niaga, kena rapah, kena ropok. Orang mari nak niaga Madinah, kena sekat tengah jalan. Menyebabkan Madinah ni sentiasa duduk diancam. Siapa yang mengancam? Mekah. Yeah. Selagi Mekah tu tak tumbang, selagi itulah Madinah ni tak selamat. Apa kita lah ni lah. Kita menang Kelantan. Berapa tahun dah? 20 tahun lebih. Selagi Putrajaya tu tak jatuh, selagi tu. Yeah. Walaupun Kelantan ni rakyat dah pilih Kelantan. Tapi kerajaan pusat kuasai hampir 60% pentadbiran di peringkat negeri. Jabatan sekolah-sekolah bawah kerajaan pusat. Polis bawah kerajaan pusat. Askar bawah kerajaan pusat. SB bawah pusat. Jabatan JPF bawah pusat. Pertanian. Semua agensi ni, agensi bawah kerajaan pusat. Hak bawah kerajaan negeri apa dia? Air. Tanah. Hutan. Yeah. Pelabur luar nak mari melabur Kelantan, kena sekat. Yeah. Kita ngundi ni, boleh buat ngundi ekonomi. Tak kebengong. Yeah. Tak jumpa hari Sabtu ke? Yeah. Berkali dia bila Isnah, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Ahad. Isnah, tak jumpa Sabtu. Padahalnya apa salahnya ngundi ni hak rakyat? Dia Kelantan ni, kalau kubur sendiri pun, kat 3,000 pengundi duduk luar ni. Yeah. Sebab tu kita kata, walaupun kita menang, royalti minyak tak wi. Macam disebut Datuk Ustaz tadi. Yeah. Apa salahnya buat daratkan minyak di Patah Senok, Bacok. Kerajaan negeri gazet dah kawasan tu. Kerajaan pusat kata nak naik, kita gazet kawasan tersebut. Yeah. Dia lebih rela buat naik kot Thailand tu. La ilaha illallah. Kalau tidak kadeki, sakit hati, bimbang takut-takut Kelantan ni maju. Yeah. Dia takut maju. Sebagaimana waktu kita menang di Terengganu tahun 99. Dia bayar royalti sekejap sekali, lepas tu dia sekat terus. Pasal apa? Bila dia tengok kita dapat duit ni, kita tidak guna benda membazir. Kita tolong rakyat, kita buat bantuan, kita buat projek bangunan, kita buat menyebabkan dia bimbang. Dia kata kalau we lagi duit ni mampu UMNO. Jadi oleh kerana itu sama di Kelantan. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, selagi Mekah tu tak jatuh, selagi itulah gangguan Madinah tak habis-habis. Sebagaimana kita usaha. Alhamdulillah hasil daripada kita muafakat dalam Pakatan Rakyat, ya, kita boleh. Negeri-negeri yang sebelum ni tak pernah fikir boleh. Selangor, ya, Tumbal, kita kuasai dua-dua Pengar, Pulau Pinang, ya, baru ni sebelum tu Kedah. Negeri-negeri yang pernah merasa bawah kemenangan kita, Kedah, Perak, Terengganu. Dan rakyat pula nampak perubahan. Sebab tu hari ni kawasan bandar habis UMNO. Ya. Bandar-bandar 60%, 80% penduduk bandar dah tolak UMNO Barisan Nasional. Ya. Sebab tu ibu negeri semua jatuh kepada Pakatan Rakyat. Ya. Semua ibu negeri ni ibu-ibu negeri. Kawasan pinggir bandar, rakyat tolak dah UMNO. Cuma dia boleh hidup sikitnya kawasan Felda, kawasan-kawasan pedalaman. Orang susah dia wi. Dapat 200 riyal, 900 riyal berin tu gak mengakai berjalan. Minyak dari-dari, wi salah tak jawab. Allah besarnya 900. Ya. Jadi sebab tu bila kita usaha untuk menang, alhamdulillah. Allah Ta'ala beritahu Nabi SAW. Untuk apa kemenangan Islam ni? Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami buka pagimu ya Muhammad satu pembukaan yang sebenar. Makna Mekah tu akan jatuh tangan Islam dan kamu tak akan ganggu lagi. Madinah tak kena ganggu lagi. Untuk apa kemenangan Islam? Ya. Tuan-tuan nak mengundi. Nak pilih wakil rakyat. Kalau pilih wakil rakyat daripada UMNO, faedah apa? Kalau negeri ni bercanggah dengan Islam, dasar Kelantan bercanggah dengan Islam, ada sebab kita pilih UMNO.
Tapi oleh kerana dasar kajak Kelantan ni selaras dengan Islam dah. Betul dah dengan Islam. Maka kalau kita pilih juga nak lawan kajian hak betul dengan Islam, kena mikir banyak kali tu. Mikir biar siapa dalam kubur. Dan mikir biar siapa pada masyarakat esok di akhirat. Sebab hak kita buat ni tu habis dunia. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Membuat baik walaupun sebesar debu, mu akan tengok di akhirat. Demikian juga bila buat salah walaupun sebesar debu, mu akan tengok di akhirat. Gak nguni-nguni ni bukan besar debu. Ya. Sebab tu bila kita nak buat benda, kita kena fikir. Fikir siapa ke dalam kubur, fikir siapa ke akhirat. Kalau negeri lain kita lawan UMNO sebab dasar dia bercanggah dengan syarak. Ambo duk faham. Patut kita lawan UMNO pun. Lesen judi banyak, kedai judi banyak, disko banyak, bar banyak, kelab malam banyak, pusat maksiat banyak. Tapi Kelantan ni betul dah dengan Islam. Tahun 90 kita betul belakang. Ya. Bila kita betul, demo nak lawan atas gapo. Ya. Nak lawan ni ki benda. Ya. Sebab tu kena biar betul. Biar betul kasak dia, tujuan dia biar betul dengan Islam. Hak ni yang kita bila maya kita baca doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mu tunjuk ke aku jalan yang betul dengan kehendak-Mu ya Allah. Bakpo yang kena doa lah ni. Ya. Bakpo yang kena minta doa pada Allah supaya Allah tunjuk jalan betul. Tak boleh kau kalau kita tak doa guna akal kita. Tentu tak boleh. Ya. Sebab bila kita baca maya kena wajib baca Fatihah. Dan maya apa pun Fatihah ni kena baca. Maya fardu baca Fatihah. Maya sunat pun kita wajib baca Fatihah. Ya. Maya gerhana matahari ke gerhana bulan pun wajib Fatihah. Hatta maya-maya. Maya-maya hak rokok dak, sujud dak tu. Tempat ambo lah. Sini ambo tak tahu. Takut-takut ada rokok juga. Tak. Maya-maya yang tidak rokok, tidak sujud tu Fatihah kena baca. Hingga maya-maya ni doa iftitah tak baca. Allahu akbar kabira walhamdulillah tak baca. Pasal apa? Nak segera ke bumi mayat. Siapa doa iftitah tak baca? Surah tak baca. Rokok dak, sujud dak. Fatihah kena baca. Dalam Fatihah kita diminta minta doa satu ni je. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku ni tak tahu jalan depan aku ni mana jalan betul, mana jalan tak betul. Tak tahu. Aku walaupun cerdik, ngaji PhD tinggi mana pun, duk Mekah 40-60 tahun sekalipun, aku tak tahu ya Allah jalan ni mana betul, mana tak betul. Sebab tu kita Allah suruh kita minta dengan dia. Ya Allah, tunjuklah pada aku jalan yang betul dengan kehendak-Mu ya Allah. Sebab ada jalan ni kadang-kadang manusia setuju tapi Tuhan tak setuju. Orang sokong amal. Tapi Allah kata tak betul, maka tak betul. Ada yang Allah Ta'ala suka, orang suka. Tak apa, itu mudah. Jadi oleh kerana jalan ni kita tak tahu, kita kena minta doa. Ya Allah, mu tunjuk pada aku jalan yang betul. Setiap benda bergerak, dia ada jalan dia. Ya, adik kakak semua bila tengok lengak ke langit, tengok kapal terbang. Ya, kapal terbang, hak terbang atas udara, hak luar-luar langit ni pun, dia tak boleh terbang ikut suka hati dia. Dia kena terbang atas jalan dia, hak dia benar. Nak masuk satu negara, dia kena telefon ke menara kawalan. Dia kata setengah jam lagi, saya nak masuk ruang udara Malaysia. Menara kawalan rakyat dah dia. Mung kena terbang 38,000 kaki. Laluan gini. Dia tak boleh suka-suka nak turun, tak boleh suka-suka nak naik. Sebagaimana juga kapal laut. Walaupun laut luar lahar pun, dia kena belayar atas jalan hak dia benar. Lari pada jalan dia, punah lalu. Demikian juga kereta api, kapal terbang. Apakah kita? Orang negara ke, orang politik ke, orang apa. Biar betul dengan Islam. Sebab kita ni tidak habis dunia ni. Kita kena bawa hak kita buat ni sampai ke akhirat. Tuan-tuan kerja sebagai polis ke, SB ke, apa. Buatlah kerja lah, tak apa. Tapi ingat, hak kita tulis ni, kita kena jawab depan Allah di akhirat. Gapo kita buat tak habis dunia. Kita mati, hamba mati, tuan-tuan mati, Tok Guru Alim macam mana pun mati. Ya. Dia bila mati, masing-masing bawa. Masa tu,
Hak kita duk puja, hak kita duk sanjung, hak kita duk main ni, lari tak tahu mana dah. Jadi oleh kerana itu, kita minta doa pada Allah biar hak kita pilih ni betul dengan kehendak Allah Ta'ala. Amba sebut ni dalam program. Bila adik kakak masuk petak mengundi. Bila kita masuk petak mengundi, kita dengan Allah. Tak ada orang tahu, kamera tak ada apa, kita dengan Tuhan. Ya Allah, aku pilih PAH ni sebab dasar dia Islam. UMNO kata, UMNO pun nak Islam juga. Oh, kalau nak Islam juga, buatlah Islam sebagaimana Kelantan di negeri lain. Kita cabar tu je. Tak usah lebih pun tak apa. Buat sama dengan Kelantan je. Minta UMNO, hak perintah PAH tu, tutup kedai judi, tutup pusat judi di PAH. Wayah tu so je. Bapa Kelantan boleh buat. Kalau betul UMNO nak merintah Islam juga, kami pun nak Islam juga, buatlah hak negeri hak dia menang tu. Cuba buat. Tutup disko, kelab malam, bar apa semua, sebagaimana Kelantan buat. Di Malaysia ni, kita berjaya buat di Kelantan. Kita menang Terengganu, kita buat di Terengganu. Bahkan negeri lain pun kita menang. Hatta Pulau Pinang, DAP merintah. Bukan PAH, DAP merintah. Paling tidak pun akaun duit dia asing. Akaun duit halal dengan akaun duit haram. Ya. Demikian juga Selangor. Kita menang di Selangor atas nama Pakatan Rakyat. PAH bersama. Ya. Walaupun kita tak boleh nak buat sebagaimana negeri-negeri hak kita kuasai sepenuhnya. Tapi paling tidak pun kita ambil langkah pertama. Lesen baru tak keluar. Ya. Sebagaimana Kelantan itu. Pekat pertama, lesen baru tak keluar. Lama-lama, hak mati tak sambung. Ya. Dia mampu gitu ya. Ya. Hak baru tak tubik, hak lama jalan, bila mampu tak sambung. Lama-lama mampu belakang. Jadi oleh kerana itu, kita balik kepada prinsip, jangan kita sokong benda batil. Adik kakak semua, ya. Amba ni bukan nak baca hadis ni, bukan hukum orang dah. Jangan kita ambil hadis ni untuk hukum kata orang ni. Ambil hadis ni untuk kita selamat di kita dunia sampai di akhirat. Dalam banyak-banyak amaran Nabi SAW. Ya. Kita esok ni, kita bangun daripada mahsyar, kita akan cari Nabi kita. Semua orang akan cari Nabi masing-masing. Nabi kata setiap umat tu bangun di akhirat, dia akan cari Nabi masing-masing. Umat Nabi Musa cari Nabi Musa, umat Nabi Isa cari Nabi Isa, umat Nabi Nuh cari Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad cari Nabi Muhammad. Kita esok akan cari Nabi. Kita tak cari mak kita, tak cari ayah kita, tak cari tok gawa, tak cari tok okey kita, tak cari dah. Hak kita cari, Nabi kata setiap umat cari Nabi masing-masing. Atas dunia kita boleh mengaku kita umat Nabi Muhammad. Bolehlah mengaku. Ya. Orang minum arak pun mengaku umat Muhammad. Orang berjudi pun mengaku umat Nabi Muhammad. Orang tak maya pun mengaku umat Muhammad. Masing-masing nak mengaku gilah. Ya. Tapi soal besarnya, Nabi ni ngaku dak kita ni umat dia. Nabi ni ngaku dak kita ni umat dia. Maka sebab tu bila kita buka hadis-hadis Nabi, kita akan jumpa berpuluh hadis hak Nabi tak ngaku umat di akhirat. Hak ni hak kita kena takut. Dalam banyak-banyak hadis tak malam ni satu hadis. Nabi kata ya'ti min ba'di umara yakzibuna wa yazlimun man saddaqahum bikazibihim wa anahum ala zulmihim falaysa minni walastu minhu walam yarid al-haud. Rawahul Bukhari, rawahul Nasa'i, Ibnu Majah, Abi Daud. Hadis sahih. Hadis ni Nabi kata apa dia? Ya'ti min ba'di umara. Akan mari, akan muncul lepas aku tak ada esok, lahirlah di kalangan kamu pemimpin-pemimpin. Pemimpin ada sokmo-sokmo. Apa perangai dia? Nabi sebut dua perkara. Yakzibun, suka berlawak. Suka kecek bohong. Suka menipu. Tipu dengan rakyat. Suka tipu. Ya. Yakzibun, dia suka bohong pada rakyat dia. Hamba terkejut bila dia naik signboard. Dia kata PAH bohong. Kononnya royalty 12 bilion. PAH bohong. Kita akan bayar wa ihsan. Tak ada fikir. Cuba tengok. Siapa menipu sebenar?
Selamun ni dikata Kelantan tak ada hak, Kelantan tak ada hak sebab minyak ni jumpa lebih 3 batu nautika keluar. Dalam Kelantan tak ada hak, tak ada, tiba-tiba duk bayar wang ihsan. Bila dibayar, maknanya dia diri mengaku hak selama ni dia kata tak layak tu rupanya layak. Kalau tak layak, bayar gapo? Ya. Sebagaimana Kedah tak bayar 1 sen, pasal apa? Memang tak layak sungguh. Sebab Kedah ni tak ada minyak tak ada. Minyak gamak ada lah. Negeri lain hak tak jumpa minyak, tak bayar. Kelantan jumpa, dia kata tak layak, tiba-tiba bayar, nak bayar. Dalam bentuk wang ihsan. Ya. Sebab tu Nabi tegur. Nabi kata, sifat perangai dia suka menipu, suka bohong. Hari tu waktu banjir. Waktu banjir teruk sini. Timbalan penting mari janji dengan orang sini. Nak buat benteng. Benteng banjir. Siapa lah ni tak buat lah. Baru ni pilihan kecil di Kuala Besut. Gapo dia tak janji dengan Kuala Besut. Ya. Kono-kononnya, Kuala Besut tu akan jadi macam Paris. Nak buat benteng. Siapa lah ni tak ada gapo. Ya. Janji ni macam-macam boleh janji. Cerita orang ukah pohonnya. Ya. Dia ukah pohonnya. Tengah-tengah dia ukah pohonnya. Tiba-tiba mari ribut. Ya. Bila ribut mari, tuyul hayal di atas ni takut jatuh. Bernazar dia. Nazar dia. Gapo nazar dia? Dia nazar, dia kata kalau aku selamat turun, aku nak melih kambing seekor, nak buat nasi kunyit segatal. Ya. Kambing seekor, nasi kunyit segatal, ayam nak melih 3 ekor. Ni duk tuyul hayal atas ni. Ya. Takut sangat jatuh. Janji nazar ni. Ya. Kalau selamat turun kalau, ayam 10 ekor, ayam 3 ekor melih, kambing seekor, nasi kunyit segatal. Dia pun turun. Bila sampai tengah batal, goyah tu kurang. Bila kurang, dia ulang balik nazar dia. Kata, selamat aku turun, aku nak melih ayam 3 ekor, nasi segatal. Kambing tak ada dah. Tak ada dah kambing. Ya. Turun lagi. Siapa 4 kaki dengan tanah. Dia ulang balik nazar dia. Kalau selamat aku turun, aku dah buat nasi kunyit segatal. Ayah tak ada dah. Tak ada dah ayah. Orang bawah duk tunggu ni kata tak apalah, tak ada ayah pun nasi kunyit ada, tak apa dah. Dia pun turun. Dia kurang ada kaki setengah lagi dengan tanah. Dia lepas tangan, bok jatuh. Bila jatuh dia kata apa? Jatuh juga. Tak ada gapo-gapo. No, tak ada gapo. Ni musim tengah tu ayah ni janji macam-macam ni. Musim ni adik kakak kalau minta sungai luluh ni. So ke jambatan minta sungai luluh musim ni. Ya. Oh musim ni tambah-tambah dia seronok kalah sikit. Oh minta jambatan luluh. Ya. Siapa satu kampung waktu di Perak itu keping pilihan raya tahun 99. Mai keping kampung. Adik kakak semua tuan-tuan, kalau sekiranya Barisan Nasional menang, kerajaan akan buat kampung ini lebuh raya besar-besar. Lebuh raya luas-luas. Jambatan besar-besar. Bila sebut nak buat jambatan, bangun seorang pakcik, dia kata jambatan apa? Kampung kami tak ada sungai. Dia boleh jawab, tak apa, sungai kita gali kemudian. Ya ilah ilah. Musim tengah terdesak. Janji macam-macam. Sebab tu dalam ni adik kakak semua, bagai ni bagi kita kena ada UMNO ni. Bukan baru. Ya. Sebab tu, Nabi balik pada hadis kita. Nabi kata, perangai ni minta lindung pada Allah semua kita. Pertama, suka bohong. Yang kedua, wa yazlimun. Dia suka buat zalim, buat nyanya. Buat nyanya ke rakyat. Ya. Lalu ni sibuk. Baru ni sibuk buat kedai satu Malaysia. Ya. Kononnya kedai harga barang murah, kedai satu Malaysia. Kerja kajian ni bukan buat satu kedai murah tau. Kajian ni kena pastikan semua barang murah. Bukan so kedai tu murah. Ada kosong kedai murah, kedai lain mahal. Gak kita nak pergi beli murah, naik bah. Habis duit itu pun tak ada. Ya. Tanggungjawab kerajaan bukan nego. Ni kerajaan nego dengan rakyat. Dia pesan rakyat siapa-siapa nak kedai murah, barang murah, pergi beli kedai tu. Lepas kedai lain,
Kedai mau tak janji. Ni kerja apa? Tanggungjawab kerja apa sih semua bagai murah. Oleh kerana tak boleh kawal, kerana boroh sangat, ni, tahun depan akan naik pula GST. Habis. Selama ni orang kaya kena cukai, orang miskin tak kena. Kita orang kapung tak kena cukai, income tax tak pernah kena. Pasal apa? Muka orang miskin. Tapi akan datang ni, barang tu kena cukai dah. Siapa beli barang, automatik kena cukai. Gak barang ni semua kena beli. Tak dia kata barang asasi tak kena, beras tak kena. Ya. Beras tak kena lah, tapi beras naik bas, naik lori kena. Ya. Jadi, hakikat sebenarnya walaupun barang tu tak kena, tapi nak sapa kita ni kena. Air lah, air tak kena, tapi botol kena. Siapa nak free, dia ambil air saja. Mana ada. Sebab tu Nabi kata, sebab pertama, suka buat zalim, buat nyanyi. Ya. Buat nyanyi ke rakyat Kelantan macam-macam. Ya. Na'udzubillah. Amba nak sebut Nabi beri amaran. Man saddaqahum bikazibihim. Nabi kata siapa-siapa di kalangan kamu, adik kakak semua, tuan-tuan semua, siapa-siapa di kalangan kamu membenarkan pembohongan dia. Kita tahu dah dia berlawak, sokong juga. Tahu dah dia tak betul, kita sokong juga. Wa'anahum ala zulmihim, dan mu sokong kezaliman dia. Mu tolong kezaliman dia. Tahu dah dia buat nyanyi, kita sokong juga dia. Allah Rabbi. Nabi kata kepada dia, falaisa minni walastu minhu. Mu bukan umat aku ni bukan Nabi mu. Jangan main. Nabi tak rayak sosok. Dan hamba pun sebut, hamba baca hadis ni bukan hukum orang. Tapi nak jadi panduan kita, biar ada dalam kepala kita ni. Nabi kata siapa-siapa dia kalau kamu benarkan pembohongan dia. Dan menyokong kezaliman dia. Mu bukan umat aku ni bukan Nabi mu. Walam yadrul haud, dan mu tak boleh minum air perigi Nabi di akhirat. So bagaimana kita ngaji dalam bab akidah, setiap orang yang masuk syurga akan minum air perigi. Air ya, Al-Kausar. Pergi Al-Kausar. Semua orang akan minum air pergi Al-Kausar. Nabi kata siapa-siapa yang menyokong, dia tak akan layak minum air pergi ni. Makna kalau tak boleh minum ni, makna apa dia? Makna tidak layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Ambil hadis ni sebagai pengajaran. Ya. Supaya jalan tindakan kita biar betul dengan apa yang kita buat. Betul dengan akidah kita, dengan iman kita, dengan keyakinan kita. Sebab tujuan kita ya, dalam pilihan raya walaupun pilihan raya dengan undi, dan kita orang Islam ni, kita diajar oleh Allah pilih pemimpin ni sejak kecil lagi. Bukan sekadar pemimpin reti baca ngaji tu, bukan sekadar tu. Ya, macam disebut oleh Atuk Ustaz lah. Ya, perangai baik, bagus. Tapi pemimpin ni dia bukan untuk diri dia. Dia kena bawa untuk masyarakat dia, untuk negeri dia, bahkan untuk negara dia. Ya. Dan kita harapkan insya-Allah ya 25 bulan ni amba nak minta sungguh-sungguh adik kakak semua pakak-pakak tolong keluar ngundi awal. Ya, keluar ngundi awal dan pastikan anak-anak kita yang duduk luar tu balik ngundi pada hari tersebut. Kita ramai hok duduk di Pahang pun ada, hok duduk Johor pun ada, hok duduk Kuala Lumpur pun ada. Ya. Dan kita harapkan majikan-majikan kena beri pelepasan. Ya. Sebab kalau ikut undang-undang, ya, kerajaan kena bagi pelepasan pada pengundi untuk balik ngundi. Ya. Dan oleh kerana ngundi ni hari kerja, kita minta supaya majikan bagi pelepasan. Dan mana-mana majikan tak bagi pelepasan, kita minta dia kena mengadu, dia kena maklum. Ya, supaya tindakan boleh diambil pada majikan tersebut. Sebab ini bercanggah dengan peraturan dan undang-undang negara. Ya. Dan insya-Allah kita harapkan adik kakak semua pada 25 bulan nanti kita akan keluar ngundi ramai-ramai dan kita nak pastikan calon kita ya Tok Wadi ni yang kita dah kenal dia ya. Dan dia ni pun diri pun tak pernah mikir dia nak calon. Ya. Cuma parti dah lepas ni kita pilih. Ya. Dah lepas ni nak jadi calon kena lepas 5 peringkat tapisan. Ya, 5 peringkat. Baru lulus jadi calon. Ya. Mula-mula cawangan, cadar. Naik ke kawasan. Kawasan setuju, naik ke negeri. Negeri setuju, naik ke PAH Pusat. PAH Pusat setuju, naik ke Majlis Syura. Syura setuju, baru layak jadi calon. Ya.
Syura ni dia tak tengok orang ni ada harapan menang ke tak menang. Itu bukan kerja majlis syura. Syura ni tengok dia ni hidup dia agu mana. Akhlak dia agu mana. Mayabai dia agu mana. Bini dia agu mana. Anak dia agu mana. Ya. Dan lepas ni kalau bini tak pakai tudung, tak layak jadi calon dah. Jadi calon tak layak. Pun najib tu tak layak dah tu. Kalau lepas tapi tak ada arah dah UMNO. Dan lepas ni nak tunjuknya siapa setara tu pasal apa? Kalau dia tak boleh bimbing keluarga, mana nak bimbing masyarakat dia? Ya. Jadi kita sebab tu bila nama dia dihantar ke atas, kebetulan nama ni dalam majlis syura, ya, kita cek latar belakang keluarga dia, ya, anak-anak dia, sebagaimana tuan-tuan tahu anak dia berjaya belaka, alhamdulillah. Ya. 455 orang anak-anak tu berjaya semua. Walaupun isteri dia meninggal dunia Ramadan baru ni, dia jaga isteri, jaga anak-anak dia, didik keluarga dia dengan baik dan berjaya bukti pada masyarakat. Dia ambil berat. Ya. Dia lah ayah dan dia juga jadi mak nak tunjuk anak-anak dia berjaya semua, alhamdulillah. Jadi orang macam ni kalau kita pilih, insya-Allah kita tidak akan menyesal. Ya, mudah-mudahan Allah Taala ya, permudahkan urusan kita dan kita ya, pakak-pakak tolong, ya, pakak-pakak sokong, pakak-pakak buat kerja. Dan akhir sekali nak pesan bahawa dalam masa 2-3 hari ni kena pakak-pakak jaga, ya, hingga setakat ni berjalan dengan molek lah, cuma banyak dah banner-banner hak tak betul macam Datuk Ustaz sebut tadi, ya, naik banner macam-macam yang tidak bertanggungjawab. Kita minta pihak pemantau SPR kena ambil berat benda macam ni, supaya provokasi macam ni kena cegah segera, ya, walaupun kita yakin pengundi kala kubur ni tidak suka benda-benda tak molek, ya, dan kita pun tak suka buat kita gitu. Jadi kalau dia buat naik banner-banner macam-macam ni, SPR, pemantau SPR, kita harap bertindak proaktif. Ya, kita dah buat laporan polis, kita dah laporan SPR, dan dia kena turun benda-benda macam ni. Ya, poster yang tak bertanggungjawab, banner yang tak bertanggungjawab, yang tak tahu mana tulis, ya, dengan tujuan untuk provokasi, benda macam ni dapat kita elakkan, insya-Allah. Ya, hamba rasa setakat tu dulu. Kebetulan hamba ada satu lagi program malam ni. Ya, insya-Allah adik kakak semua, terima kasih banyak-banyak di atas kehadiran, dan jangan lupalah pakak-pakak tolong undi pada 25 bulan. Boleh insya-Allah? Ya, boleh. Jadi anda rasa sekali dulu. Ya, aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.